sesungguhnya fitrah manusia dijadikan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kebanyakan daripada manusia, kita semua mati dalam keadaan kita kufur kepada Allah yang telah menciptakan kita. Ribuan terima kasih kepada pengerusi majlis, Cik Sandy, Cik Moni, Hasan Hakim dan juga para hadirin yang hadir pada hari ini. Ini merupakan percubaan pertama saya untuk bertanding dalam pertandingan Piala Ramadan. Saya sangat berurut, tetapi saya akan cuba sebaik mungkin, insyaAllah. Okay. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk ayat 2 ada menyebut antaranya ialah Tuhan yang telah mentakdirkan adanya mati dan adanya hidup supaya dapat mereka ini diuji amalan mereka. Di sini ada dua perkara penting yang dapat kita lihat yang akan saya sebutkan, iaitu yang pertama, Allah menjadikan adanya mati dan adanya hidup. Yang kedua, Allah mentakdirkan menghidupkan manusia itu untuk diuji. Ikut logik manusia seperti saya, kita akan sebut hidup dahulu, barulah mati. Kenapa Tuhan menyebut tentang mati dahulu yang besar ni, dan mati kemudian hidup? Kenapa Tuhan menyebut tentang mati dahulu, barulah Tuhan sebut tentang hidup? Ikut logik manusia biasa seperti saya ini, saya akan cakap kita mula dengan hidup dulu, kerana kita akan dilahirkan dulu ke dalam dunia ini. Maksudnya kita hidup dahulu, barulah kita mati. Setelah sekian-sekian masa dan pada sekian-sekian sebab, barulah kita mati, meninggalkan dunia ini. Jadi bagi manusia tentulah kita hidup dahulu baru kita mati. Tapi kenapa Tuhan menyebut tentang mati seolah-olah ia perkara yang besar dibandingkan dengan hidup sebagai perkara yang kecil? Biar saya beri dua perbandingan untuk memudahkan hadirin semua faham maksud saya. Perbandingan yang pertama ialah dari segi jangka hayat. Saudara dan saudari sekalian, berapa lama kita hidup di dalam muka bumi? Katalah dengan kemajuan teknologi kesihatan sekarang dan juga penjagaan makanan, kita bersenam, kita bertai chi, mungkin jangka hayat kita boleh menjangkau hingga 100 tahun. Tapi kebanyakan kita, waktu kemuncak bagi manusia cumalah 40 hingga 50 tahun saja. Kemudian kita akan mati. Jadi pada perkiraan manusia biasa, jangka hayat di dunia adalah terhad sementara dan tak kekal selama-lamanya. Namun dibandingkan dengan akhirat, hidup selepas mati, ianya adalah infinity, kekal selama-lamanya. Jadi kita tak dapat nak bagi tahu berapa jangka masanya. Di situ kita dapat lihat kepentingannya mati daripada hidup. Dan perbandingan yang kedua memudahkan pemahaman kita adalah tentang penderitaan. Hidup di dunia ini ada penderitaannya. Banyak penderitaan yang kita lalui dalam hidup kita. Contohnya, paling teruk kita kena langgar kereta, kita mati. Ataupun terjatuh ke laut, lemas, mati. Tetapi bila di akhirat kelak, ada 4 penyiksaan yang akan kita hadapi di akhirat kelak selepas kita mati. Semasa kita mati ni penderitaan kita akan berakhir. Semasa kita hidup ni penderitaan kita akan berakhir bila kita mati. Tetapi penderitaan kita di akhirat kelak tidak akan berakhir, kerana hidup kita di akhirat kelak adalah berterusan selama-lama dan selama-lamanya. Jadi itulah situ kita dapat lihat betapa besarnya kematian itu daripada hidup yang sementara ini. Kemuskilannya pada hari ini, pada masa moden kita ini, kenapa kita manusia lebih beratkan dunia yang sementara ini daripada akhirat yang kita tahu
kekal abadi. Kenapa kita masih lagi berasa kita hampir dengan hidup? Sedangkan Imam Al-Ghazali menyebut bahawa yang paling dekat dengan setiap manusia itu ialah kematian, bukan hidup. Saudara dan saudari sekalian, mati itu pasti. Mati bukan misteri. Mati itu pasti datang kepada kita, sama ada kita mahu atau tak mahu, sama ada kita lari ataupun kita tunggu. Mati tetap mati. Tapi apa yang kita boleh buat ialah menghadapi mati itu dengan cara yang terbaik. Di sini saya akan memberikan ada 4 strategi macam mana anda boleh hidup dengan tenang dan mati dengan aman. Yang pertama, kita mesti menyediakan perahu. Perahu ini untuk kita gunakan dalam perjalanan kita menuju mati. Perahu ini kita, yang kedua, kita mesti isi dengan bekalan. Kerana perjalanan kita dalam perahu ini sangat jauh, sangat sukar sekali. Jadi kita perlu bekalan yang banyak. Bekalan kita bukan kuih, bukan nasi lemak ya tuan-tuan dan puan-puan, tetapi kita mesti bekalkan dengan amal kita, amal ibadat kita. Kita sentiasa mensucikan diri kita. Dan yang ketiga, strategi yang ketiga ialah kita mesti buangkan beban dalam perahu tersebut. Kalau perahu kita terlalu berat, mungkin tak sampai kita ke destinasi yang kita tuju. Jauh lagi destinasi kita. Apa yang kita perlu buangkan itu ialah beban kita itu, maksudnya ialah hal-hal keduniaan yang melekat-lekat pada diri kita. Kita mesti buangkan. Bukan maksud kita tolak dunia, bukan. Kita bukan untuk hidup mata-mata kerana akhirat, tetapi kita perlu seimbangkan, malah lebih dahulukan mati daripada hidup di dunia. Seterusnya, yang terakhir, kita mesti betulkan niat kita supaya ikhlas. Ikhlas itu memang tak dapat dilihat oleh mata kasar, tak dapat dilihat oleh orang lain. Ikhlas dalam diri kita, kerana yang menilai amal kita itu bukan manusia, bukan haiwan, bukan sesiapa, tapi Allah yang Maha melihat. Dia mampu lihat ke dalam hati kita. Jadi kita tak perlu nak berpura-pura. Kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setelah kita tahu betapa pentingnya, besarnya mati ini dan betapa kecilnya dunia ini, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan semua supaya dahulukan kematian. Dahulukan kematian maksudnya fikirkan kematian, lebihkan kematian daripada hal-hal dunia yang sementara ini. Dan selamat beramal.